بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga daripada kitab kita, iaitu bab baharu Bab baharu kita iaitu babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid. Haqqaqa makna kat sini tahqiq. Merealisasikan tauhid. Dakhala al-jannata bighairi hisab. Maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa dihitung. Yang ini tanpa perhitungan, hisab. Baik. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bab ini. Hadzal babu kal mutammimu lil babi alladhi qablahu. Bab ini seakan-akan seperti pelengkap bagi bab yang sebelumnya. Kerana bab sebelumnya adalah menjelaskan tentang babu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Di bab sebelum ni kita bincangkan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan atau yang digugurkan oleh tauhid. Dan salah satu di antara keutamaan besar yang diupayakan untuk diraih bagi setiap orang yang berakal adalah masuk syurga tanpa hisab. Famin fadlihi hadzal fadlul azim alladhi yas'a ilahi kullu aqil wa huwa dukhulul jannah bighairi hisab. Saya nampak tak apa kaitan bab ini dengan bab sebelumnya? Maknanya, kalau bab sebelum ni kita bincang tentang fadilat tauhid, kelebihan tauhid. Jadi bab yang ketiga ini kita bincang tentang antara kelebihan tauhid juga. Sebab itu saya kata di sini, famin fadlihi hadzal fadlul azim alladhi yas'a ilahi kullu aqil wa huwa dukhulul jannah bighairi hisab. Di antara keutamaan besar yang ada pada tauhid ni adalah kita nak berusaha untuk mencapai, meraih yakni dukhulul jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Jadi itu satu fadilat, satu fadilat yang azim, besar. Jadi dia adalah termasuk daripada, kita kata, fadilat. Jadi itu kaitan dia yang jelas antara bab yang ketiga ini dengan bab yang kedua. Kita boleh juga katakan munasabah bab, munasabah bab. Kenapa bab ini datang setelah bab yang sebelum ini? Itu antara ijtihad syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Qauluhu, perkataan penulis, man kat situ, babun man haqqaqa tauhid. Man di situ syartiyah. Yang kita kata barang siapa, sesiapa sahaja, syartiyah. Yang ini kata syarat. Wa fi'lu syart haqqaqa. Yang ini fi'il, kata kerja syaratnya adalah haqqaqa. Man haqqaqa, barang siapa yang mentahqiq, yakni merealisasikan. Dalam tu dia terjemah apa? Mewujudkan, merealisasikan. Tahqiq ni dia lebih, bukan sekadar mewujudkan, bahkan merealisasikan seluruh tuntutan. Itu maksud tahqiq. Baik. Jawabuhu, jadi kalau ada tu syartiyah ni, ada tu syart, kata syartiyah ini dia ada jawab dia. So jawab dia apa?
Jawab syaratnya adalah dakhala. Dakhala maknanya dia akan masuk. Ini merujuk masuk ke dalam syurga. Baik. Qauluhu bila hisab, perkataan penulis rahimahullah. Siapa penulis? Syekh Utsaimin ke? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini penulis kitab tauhid. So Syekh Utsaimin pensyarah. Pensyarah. Baik, jadi qauluhu rahimahullah bila hisab, tanpa hisab, maksudnya tidak dihisab atas kemaksiatan yang telah dia lakukan dan juga yang selainnya. Subhanallah. Bila hisab maknanya la yuhasabu la 'ala al-ma'asi wa la 'ala ghairiha. Subhanallah. Tak dihisab. Bayangkan hisab nikmat perhitungan ni. Allah Taala sebut dalam Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kan? Maknanya hisab perhitungan ni ada dua jenis, ada dua cara. Pertama, al-'ard. Al-'ard maknanya dibentangkan. Catatan amalan kita hanya dibentangkan. Al-'ard maknanya imbisat. Al-bastu maknanya dibentangkan. Catatan amalan kita tu dibentangkan dan Allah Ta'ala tengok saja. Dan Allah Ta'ala suruh kita tengok saja. Itu disebut sebagai hisab yasirah. Hisaban yasirah. Satu lagi disebut munaqashah. Idza nuqisha maknanya Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya, yang itu berat, yang itu azab. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, man nuqisha udhiba. Siapa yang Allah Ta'ala tanya, maknanya Allah Ta'ala hisab, maknanya dia akan diazab berdasarkan dosa-dosa dia. Kalau Allah nak ampun, Allah ampunkan. Tapi selalunya akan tak terlepas kat situ. Kalau yang hisab yang yasira, Allah Ta'ala bentang je. Jadi itu termasuk dalam makna bi ghairi hisab, tanpa dihisab. La yuhasibu atau la yuhasabu 'ala al-ma'asi wa la 'ala ghairiha. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW ajarkan kepada beliau doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitungkanlah aku dengan hitungan yang mudah. Yani hitungan yang mudah tu maknanya al-ardu, Allah bentang je. Allah bagi kita tengok catatan amalan kita, kemudian Allah biarkan. Maknanya Allah ampunkan. Tak ada apa, tak kena apa. Tapi kalau start Allah Ta'ala tanya tu, berat. Kan? Berat. Jadi kita tak tahu, malaikat pun takut. Maknanya ada sebahagian asar disebutkan malaikat yang hebat, mereka beribadat, tak bermaksiat kepada Allah pun. Ada satu asar disebutkan satu malaikat ni dia rokok dan sujud. Maknanya seperti yang Allah Ta'ala perintahkan, dia tak pernah bangkit daripada sujud atau rokok dia, malaikat ni. Bila dia bangkit, kemudian dia takut Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Subhanallah. Ini dikisahkan oleh Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah, dalam salah satu kuliah beliau. Beliau kata, bayangkan, cuba kita bayangkan malaikat yang tak bermaksiat kepada Allah, rokok dan sujud, tak pernah angkat kepalanya, kemudian tiba-tiba dia angkat kepala, kemudian dia takut Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Kita ni itu kebanyakan manusia dia tak tahu, dia tak kenal Tuhan. Sebab tu dia boleh tak apa, relax, goyang kaki, ghurur dengan amalan sendiri. Allahul musta'an. Itu bahaya. Baik. Jadi yang kita nak di sini, la yuhasabu la 'ala al-ma'asi wa la 'ala ghairiha. Tidak akan dihisab atas kemaksiatan yang telah dibuat dan juga yang lainnya. Maknanya Allah ampunkan. Baik. Jadi dengan wa tahqiqut tauhid, kata Syekh, takhlisuhu minasyirki wa la yakunu illa bi umurin thalathah. Baik, apa maksud tahqiq tauhid?
Realisasikan tauhid ini adalah dengan memurnikannya daripada kesyirikan. Takhlisuhu minasyirk. Itu maksud tahqiq tauhid. Maknanya kita memurnikan tauhid kita daripada sebarang bentuk kesyirikan. Itu maksud tahqiq tauhid. Takhlisuhu minasyirki. Wala yakunu illa bi umurin thalathah. Dan untuk merealisasikan tauhid ini, maknanya nak memurnikan tauhid kita daripada sebarang bentuk kesyirikan, tidak akan berlaku melainkan dengan 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu. Fala yumkin an tahaqqaqa syai'an qabla an ta'lamah. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu. Maka anda tidak mungkin merealisasikan sesuatu sebelum mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa tidak ada ilah yang sepatutnya diibadahi kecuali Allah. So Allah Ta'ala suruh kita tahu dengan ilmu. Fa'lam. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Yakni Allah mulakan ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. So ilmu tu adalah perkara pertama. Kan? Jadi kalau kita kelas tentang tauhid pun kita berat, malas, macam mana kita nak berusaha untuk tahqiq tauhid? Sebab itu minta Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Nabi SAW suruh kita buat 3 benda. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam mengejar apa yang dapat memberi manfaat kepadamu. Lebih-lebih lagi manfaat ukhrawi, manfaat akhirat. Wasta'in billah, minta tolong dekat Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan putus asa. Kan? Jadi 3 benda tu. Maknanya doa, moga Allah SWT beri kita istiqamah untuk menuntut ilmu syariat, ilmu agama. Khususnya lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-i'tiqad. Al-i'tiqad. Al-thani al-i'tiqad, yakni i'tiqad, yakni keyakinan. Keyakinan yang kukuh. Fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tahaqqaq at-tauhid. Ketika anda sudah mengetahui tauhid namun anda tidak meyakininya dan anda bersikap sombong, istakbarta, maka berarti anda belum merealisasikan tauhid. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang kafir, ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Yang ini perkataan orang musyrikin, orang kafir ni, mereka kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Qulu ya ma'syaral Quraisy, ataupun ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah, i'tiqadkanlah, yakinlah, amalkanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan berjaya. Kemudian mereka kata apa? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Adakah Muhammad ni nak ajak kita ni jadikan sembahan-sembahan kita itu jadi satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat pelik, sangat mengagumkan, sangat ajib. Ujab maknanya ajibun, sangat pelik lah. Dia kata kita tak pernah dengar lagi orang yang nak menyeru kita ni agar kita menyatukan sembahan-sembahan ataupun ibadat-ibadat kita, pengharapan kita, sembelihan kita, doa kita kepada satu sembahan saja. Itu sebab itulah mereka memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi seru la ilaha illallah tuflihu. Kan? Tauhid. Fama'taqadu infiradullah bil uluhiyah. Kata Syekh di sini, maka mereka tidak meyakini keesaan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah, hak ibadah. Nampak? Jadi mesti kena ada syarat yang kedua ataupun perkara yang kedua, itu al-i'tiqad. Mesti kena yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Yang kita dah belajar tauhid ni, dan kita akan berterusan membahaskan lebih kurang ada 60 bab kan dalam kitab tauhid ni. Maknanya journey kita, kita punya perjalanan lebih masih panjang, baru masuk ke 3 bab. Tak tahu sempat hidup ke.
ataupun tengah sampai berapa mati ke kan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, yang penting kita berterusan, kita minta kita berterusan. Baik, jadi sebab kita bukan bincang tentang benda yang kecil, kita bukan bincang benda yang kecil. Isu berkenaan tauhid ni adalah isu yang kita kata apa, hidup dan mati. Maknanya permulaan dakwah Nabi SAW, kemuncak dakwah Nabi dan pengakhiran dakwah Nabi SAW. Bukan seperti mana orang yang keliru, dia kata dakwah tauhid ni 10 tahun saja dekat Mekah, kan? Kemudian 13 tahun dia kata dakwah kepada syariat dan akhlak. Ini orang yang keliru, dia tak faham hakikat tauhid. Selalu kita dengar macam tu kan, tauhid ni 10 tahun je, 13 tahun lagi syariat dan akhlak. Salah. Bahkan tauhid sampai Nabi SAW wafat, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW mengingatkan tauhid. Nabi ingatkan tentang bahaya, yakni golongan yang menjadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadat, sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Itu tauhid lah, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ingatkan, walaupun dalam keadaan Nabi tengah sakit, Nabi ingatkan tentang tauhid. Dan ucapan yang terakhir Nabi SAW ucapkan ketika baginda SAW wafat di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa dia? Ila rafiqil a'la. Maknanya tauhid. Maknanya tauhid. Maknanya Nabi SAW sebut menuju ke teman yang tertinggi. Minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ila rafiqil a'la, maknanya Nabi SAW sebut maknanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-a'la. Kalau ikut pendapat ulama yang memaksudkan perkataan Nabi SAW itu merujuk kepada yang pertama, Allah Ta'ala. Rafiqil a'la, maknanya Allah Ta'ala teman yang tertinggi. Sebab Nabi SAW adalah Khalilullah, kekasih Allah. Khullah, telah mencapai tahap kemuncak kecintaan. Nabi Muhammad SAW bukan Habibullah, salah. Khalilullah. Khalilullah, yakni kekasih yang tertinggi, mencapai tahap khullah. Khullah ni lebih tinggi daripada mahabbah. Sebab tu kalau orang yang disebut Nabi Muhammad Habibi, Habibullah, Habib, tu tak tepat. Yang tepat, yang sahih, Khalilullah, lagi tinggi, lagi tinggi. Baik, jadi Nabi SAW sebut yang terakhir perkataan baginda adalah Al-A'la, sifat Allah, Al-A'la, nama Allah, Al-A'la, yang tertinggi, yang maha tinggi, Al-A'la. Dan bersama dengan wali-wali Allah, bersama dengan minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itulah mereka itu adalah wali-wali Allah, mereka itu adalah orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Itu maknanya tauhid. Dakwah tauhid ni sampai Nabi wafat. Kemudian diteruskan oleh khulafa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi golongan yang murtad, riddah, setelah kewafatan Nabi. Bahkan sebelum kewafatan Nabi dah ada dah golongan riddah, golongan murtad, golongan yang berpaling daripada agama Islam. Tapi semua itu tidak mengubah asas dakwah Khulafaur Rashidin, para sahabat Nabi, meneruskan dakwah tauhid sehinggalah generasi yang berikutnya, sehinggalah sampai ke kita kata sampai hatta ya'ti amrullah, datang keputusan Allah, perintah Allah, ini kiamat akan berterusan dakwah tauhid ini. Walaupun kita kita berpaling, kita tak mau membela tauhid, tak mau membela ahli tauhid, Allah Ta'ala akan datangkan golongan yang lebih baik. Allah akan pilih golongan yang akan memperjuangkan tauhid ini daripada golongan yang lain daripada kita kalau kita berpaling. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang beriman, kalau kamu murtad, berpaling daripada agama Allah, dalam kalangan kamu itu berpaling daripada agama Allah, kamu dah tahu tauhid, kamu dah tahu sunnah, kamu dah tahu tauhid, tapi kamu berpaling, kamu rasa tak best, tak seronok, ataupun tak ramai pengikut ke, tak ramai followers ke, orang tak suka ke, orang benci ke,
dituduh ini, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang berpaling, siapa yang murtad daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan, Allah kata apa dia, fasawfa ya'til, Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah menyintai mereka dan mereka menyintai Allah. Kan? Baik, itu kita kata tentang tauhid. Tentang tauhid. Baik, yang kedua maknanya i'tiqad, mesti kita kena yakin. Yakin. Al-thalith, yang ketiga, al-inqiyad. Al-inqiyad maknanya penyerahan. Kita kata penyerahan, maknanya mesti kita tunduk dan menyerah. Ketundukan, di terjemahan sini ketundukan. Ketika Allah telah mengetahui dan meyakini, ketika anda telah mengetahui dan meyakini tauhid, namun anda tidak patuh dan tunduk, maka bererti anda belum mewujudkan tauhid. Sini katakan, fa idza alimta wa i'taqadta wa lam tanqid wa lam tahaqqaqa tauhid. Maknanya kalau kamu tahu dan kamu i'tiqad, tapi kamu tak menyerah, kamu tak tunduk, maka belum lagi kamu merealisasikan tauhid. Firman Allah Ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Yani orang-orang musyrikin, mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang penyair yang gila ini? Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syairun li sya'irin majnun, penyair yang gila. Fa idza hasala hadha wa haqqaqa tauhid fa innal jannata madmunatun lahu bighairi hisab wa la yahtaj an naqul insyaallah, lianna hadha hikayatun hukmun thabitun syar'an. Hikayatu hukmin atau hikayatun hukmi thabitin syar'an. هذا حكاية حكم ثابت شرعا ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله. سبحان الله. Kat sini kata Syekh, apabila ketiga-tiga hal ini telah terpenuhi dan tauhid telah terwujud, maka dia akan dijamin masuk syurga tanpa hisab. Sebelum ni kita ada sebut tentang 7 syarat la ilaha illallah. 7 syarat la ilaha illallah. Tapi kat sini Syekh hanya sebut 3. Syekh ringkaskan. Syekh ringkas. Sebenarnya Syekh masukkan dalam yang 3 ni, sebenarnya yang 7 tu ada dalam 3-3 ni. Kalau kita tak betul-betul, kalau kita perhati betul-betul, ada dalam 3 ni. Tapi Syekh ringkaskan. Kan? Baik. Tidak perlu kita mengatakan insya-Allah. Okey, kat sini kata, apabila ketiga hal ini telah terpenuhi dan tauhid telah terrealisasi, maka dia dijamin masuk syurga tanpa hisab, tanpa dihitung. Tidak perlu kita mengatakan insya-Allah, kerana ketentuan ini didasarkan pada hukum yang berlaku menurut syariat. Maknanya ketetapan ini adalah ketetapan yang pasti. Kerana itu penulis rahimahullah menjazamkan dalam judul di atas di bab ini tanpa mengatakan insya-Allah. Dia tak kata bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, insya-Allah, tak ada. Sebab dia pasti berlaku. Dia ketetapan yang pasti. Adapun dinisbahkan masuk syurga tanpa hisab kepada seseorang tertentu, birajulin muayyan, lirajulil muayyan, kalau individu yang spesifik, fa innana naqul insya-Allah, itu baru kita kata insya-Allah. Kan? Sama macam doa lah, doa. Ramai orang kalau doa disebut insya-Allah, betul ke? Nanti kita akan bahas dalam bab yang akan datang. Itu kita akan bahas. Kan? Semoga Allah Ta'ala berkati rezeki kamu insya-Allah. Ada perasan tak? Selalu kita dengar kan? Ya Allah, selamatkanlah dia insya-Allah. Lepas tu dia sebut insya-Allah kat belakang tu. Sebenarnya tak betul. Tu kita akan bincangkan nanti. Doa, Nabi SAW kata, wal ya'zimil mas'alah, wal ya'zim atau fal ya'zim mas'alatah. Maknanya kalau doa kita minta betul-betul. Kan? Tak perlu kita sebut insya-Allah. Salah kalau doa kita letak insya-Allah tu. Kecuali kalau datang lafaz doa itu dengan khabar. Contoh macam kita ziarah kawan kita sakit, la ba'sa tahurun insya-Allah.
Sebab apa dia ada insya-Allah itu? Sebab dia doa dalam bentuk khabar. Sebab kita kata tidak mengapa, moga suci kan, tahurun, maknanya semoga maknanya penyakit itu dapat menjadi penyucian pada kamu kan, tahurun insya-Allah kan. Itu sebab ada dalil. Sebab Nabi SAW sebut insya-Allah. Tapi kalau doa yang kita betul-betul minta dekat Allah kan, nak minta syurga takkan ya Allah masukkanlah aku syurga insya-Allah. Betul lah? Tak. Ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka insya-Allah. Dia dah jadi, kadang-kadang tu ada orang dia jadi terbiasa. Sebab mungkin dia tak faham apa maksud insya-Allah tu. Dengan kehendak Allah. Tak, satunya minta dengan betul-betul lah. Sebab tu kat sini pun sama. Syekh tambih dekat sini. Sini bukan bab doa tau. Sini bab hukum tadi. Bab hukum man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Maknanya hukum yang pasti. Sebab nas-nas menunjukkan. So dalil-dalil yang akan datang selepas ni akan menjelaskan hukum tersebut secara pasti. Sabit. Secara jazam. Jadi tak payah sebut insya-Allah pun. Kecuali satu keadaan je. Kita kena sebut insya-Allah. Fa amma bin nisbati lirrajulil muayyan. Kalau kita kata barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Okey, stop. Tapi kalau kita kata Muhammad akan masuk syurga, ataupun kita kata Ahmad bin Abu akan masuk syurga tanpa hisab. Kita pun kata tanpa hisab tu. Kita letak insya-Allah. Insya-Allah. Nampak? Kan? Sesiapa yang datang ke kelas Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid di Baitul Salam ini, insya-Allah kita harapkan mereka masuk syurga tanpa hisab. Insya-Allah. Sebab kita tak pasti. Betul tak? Boleh. Boleh. Kita sebut insya-Allah. Insya-Allah. Tu maksudnya ta'in. Kalau kita sebut pada individu tertentu, kumpulan tertentu, maknanya kita kata insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kita jangan kata confirm. Itu tak boleh lah. Sebab kita tak ada kepastian tu. Sebab tu Syekh tambih dekat sini. Kalau rajulul muayyan, insya-Allah. Disebut kan. Kalau secara umum tadi, maknanya bab tadi, macam bab tadi, man haqqaqa tauhid dakhal jannah bighairi hisab, tu hukum yang pasti. Baik, kemudian Syekh bawakan dalil. Bab ni yang antara yang terpendek. Ada 3 dalil je. Dalil pendek je. Cuma hadis yang ketiga tu, hadis tu agak panjang. 3 dalil. 2 ayat Al-Quran, 1 hadis. 1 hadis. Baik, kita tengok satu-satu. Wa qaulullahi ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sebenarnya ayat ni kita dah ada Syekh dah sebut dah dalam muqaddimah sebelum ni kan. Tapi tak apa, kita tengok. Baik, kata Syekh, maknanya dibawakan muallif rahimahullah, penulis bawakan dalil daripada surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah, imam, ummah yang dapat dijadikan teladan. Ummah kat ini maknanya qudwah, ikutan, imam. Qanitan lillah, patuh kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Hanifan, dan hanif, yakni hanif maksudnya tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Hanifan, dia hanya condong kepada tauhid, sikit pun tidak condong kepada kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrikin, yang mempersekutukan Allah. Baik, wa qad dzakara al-mu'allif fi hadzal bab ayatain wa munasabatuhuma lil babi al-isyarah ila at-tahqiq tauhid wa annahu la yakunu illa bi intifa'i syirki kullihi. Jadi muallif rahimahullah sebutkan 2 ayat dalam bab ni, 2 ayat Al-Quran. Pertama surah An-Nahl ayat 120, yang kedua nanti surah Al-Mu'minun ayat 59. Baik, kita tengok yang pertama dulu. Baik, ayat yang pertama ni, Inna Ibrahim kana ummah. Baik, qauluhu ummah, saya kata kat sini, munasabah kedua ayat ni, saya sebut kat situ kan, munasabah dalam ni kata kaitan ni dengan bab ini ialah sebagai isyarat dalam mewujudkan tauhid. Dalam kitab asal disebut munasabah, kaitan lah kan, antara bab ini dengan 2 ayat yang disebutkan ini mengisyaratkan tentang realisasi tauhid, tahqiq tauhid.
Dan ia tidak boleh berlaku melainkan dengan ternafinya kesyirikan secara keseluruhannya. So maknanya Nabi Ibrahim telah merealisasikan tauhid. Itu senang nak faham. Sebab apa muallif rahimahullah bawakan ayat tentang Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim adalah imam ahli tauhid, hunafa, imam hunafa, ahli tauhid, kan? Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk ikut millata Ibrahim, ajaran Ibrahim, yakni tauhid. Bukan millah Ibrahim yang ajaran sesat tu. Itu orang bagi nama kemudian. Itu tak dikira, tak dikira sebagai muktabar, kan? Yang muktabar adalah lafaz yang datang dalam Quran dan juga yang ditafsirkan oleh salafus salih, difahami oleh ulama-ulama Islam, muktabar. Bukan orang aliran sesat. Aliran sesat bagi pakai nama macam-macam sekarang ni. Jadi kita tak boleh pakai yang tu. Tapi kita ambil yang asal. Jadi Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk ikut Nabi Ibrahim. Kat situ sebab itu kaitan dia yang jelas. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Ummah kat sini maknanya imaman, imam. Waqad sabaqa, dan kita telah berlalu bahawasanya ummah dalam Al-Quran ini ada 4 wajah, ada 4 makna. Yang pertama imam, yang kedua masa dahrun, yang ketiga jamaah, yang keempat din, agama. Kan? Kita dah dalam muka surat berapa? Dalam kalau kita asal kita bahasa Arab dalam muka surat 27. Kalau dalam buku terjemahan kena cari balik. Tak tulis kat situ. Tapi sebenarnya dah disebutkan sebelum ni. Tapi tak apalah, kita ulang balik, kan. Ummah tu imam, masa, jamaah dan agama. Ada 4 makna. Tapi kat sini merujuk kepada imam. Imam, qudwah. Baik. Wa qawluhu inna Ibrahim kana ummah. Baik, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Ini adalah pujian Allah untuk Ibrahim. Hadza thana'un min Allah subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bi annahu imamun matbu'. So ini dipanggil wajhud dilalah. Apa wajah petunjuk? Apa petunjuk yang kita boleh dapat daripada dalil ni? So tak cukup kita bawa dalil, maknanya kita kena tahu apa madlul, apa yang terkandung dalam dalil tu yang boleh kita jelaskan. Itu maksudnya, kan? Baik, jadi Allah Ta'ala sebut inna Ibrahim kana ummah, kata Syekh, hadza thana'u min Allah. Ini pujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas Ibrahim, kerana dia adalah imam yang diikuti, dan bi annahu ahadur rusul kiram min ulil azmi, dan dia termasuk salah seorang rasul yang mulia dari dalam kalangan ulul azmi. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, kita boleh juga sebut Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu dalam kita asal. Dia adalah qudwah, ikutan, contoh, teladan dalam amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya dan jihadnya. Kan? Kerana baginda berjihad melawan kaumnya hingga mengalami apa yang baginda alami dan dilemparkan ke dalam api. Kan? Wa ulqiya fin nari fasabara. Kemudian baginda bersabar menghadapi segala ujian. Fasabara, dia bersabar. Thumma btalahu Allah Subhanahu wa taala bil amri bidzabhi ibnihi. Kemudian Allah Taala mengujinya dengan perintah menyembelih anaknya yang sudah mencapai usia yang memungkinkan untuk bekerja. Ini wa huwa wahiduhu wa qad balagha ma'ahu sa'i. Yani satu-satunya anaknya yang tunggal ketika itu. Siapa? Ishaq ke Ismail? Ismail, Yang sahih Ismail, bukan Ishaq. Baik. Balagha ma'ahu sa'yu ay shabba wa tara'ra'a. Falaysa kabiran qad tabat nafsu minhu wala saghiran lam tata'allaq bi nafs kathiran. Maknanya anaknya itu ketika itu tidak terlalu dewasa di mana membuat jiwa merasa senang kepadanya, tetapi tidak juga kecil di mana jiwa sangat menyintainya, pertengahan. Kan? Jadi Ibrahim ketika itu dalam usia yang maknanya memang betul-betul ujian lah, maknanya di pertengahan usianya. Baik, Ibrahim terbantu kerana memiliki anak yang berbakti dan taat kepada Allah. Di sini dikatakan fasara ala muntaha ta'alluqin nafs bihi thumma wufiqa ila ibni barin muti'in lillah. Maksudnya Ismail ketika itu memang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim, sebab
itu satu-satunya harapan untuk membantu Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan sebagainya kan, mentaati Allah. Itu maksud dia anak yang baik. Jadi qala Allah Taala anhu, Allah Taala berfirman tentangnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. So, Allah Taala ceritakan tentang hakikat Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim nak sembelihnya. Wahai bapaku, ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk dalam kalangan orang yang bersabar. Baik. Puteranya ini tidak mematahkan sumpah ayahnya, tidak membangkang dan melarikan diri. Itu yang dia diterjemahkan, lam yahnath waliduhu wa yatamarrad wa yahribu. Bal arada min walidihi an yuwafiqa amra rabbih. Wa hadha min birrihi bi abihi wa ta'atihi li maulah subhanahu wa ta'ala. Wanzur ila hadhihi al-quwwati al-'azimah ma'a al-i'timadi 'ala Allah fi qawli satajiduni insyaallah minas sabirin. So yang ni maknanya macam cerita flashback lah, cerita tentang bagaimana ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sebenarnya tak ada kaitan lah dengan bab kita ni. Cuma nak bagi tahu poinnya di sini tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam tu, sehingga beliau diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, kan? Dan dia diangkat menjadi ummah, maknanya imam, qudwatan. Baik, fassin fi qawlihi satajiduni tadullu ala at-tahqiq wa huwa ma'a dhalika lam ya'tamil ala nafsihi bal ista'ana billahi fi qawli insyaallah. Baik, sin di situ dalam firman yang satajiduni, ini perkataan siapa? Nabi Ismail. Engkau akan mendapatiku, menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Namun demikian Ismail tidak lam ya'tamid ala nafsihi. Nah, Ismail tidak bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri. Bahkan dia memohon pertolongan kepada Allah dengan mengatakan insya-Allah. Satajiduni insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu makna isti'anah. Bal ista'ana billahi fi qawlihi insya-Allah. So di sini menunjukkan insya-Allah itu juga adalah lafaz yang kita boleh katakan, lafaz yang kita boleh guna untuk makna isti'anah, minta tolong ke Allah lah, insya-Allah. Maknanya kita bergantung pada Allah. Dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah. Selain daripada dia istisna, dia boleh juga dimaksudkan dengan isti'anah, kita minta tolong. Bila kita faham, bila kita sebut insya-Allah tu, kita minta tolong daripada Allah. Maksudnya kita bergantung dengan kehendak Allah. Kita tak bergantung dengan diri kita sendiri. Wa amtala'a jami'an wa aslama wa anqada lillahi 'azza wa jalla wa tallahu lil jabin ay 'ala al jabin ay jabhatuhu li ajli an yadhbahahu wa huwa la yara wajhahu faja'a al faraju min Allah ta'ala wa fadainahu wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dalam surah As-Saffat tu kemudian Syekh sebutkan ayat tentang maknanya apa dia, apa yang berlaku kepada Nabi Ismail alaihi salam. Keduanya tunduk kepada Allah, lalu sang ayah membaringkan puteranya di atas apa dia jabhatihi alal jabin. Maknanya jabin ni apa? Jabhah. Maknanya apa panggil ni? Dahi dahi kan? Dahi kan? Maknanya dibaringkan di atas dahinya untuk disembelih tanpa memandang wajah si anak. Tak sanggup kan? Tak sanggup. Lalu datanglah kelapangan daripada Allah. Faja'al faraju min Allah Ta'ala. Maknanya tafrij, yakni tanfis, pertolongan daripada Allah SWT, kelapangan, kemudahan. Dan kalau kami seru dia, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kalau kami serunya, nadainahu, kami serunya, an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Maknanya perintah Allah Ta'ala, inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan ihsan, yang melakukan kebaikan. Baik, kemudian kata Syekh di sini, Syekh tambah sikit, tidak benar kisah yang disebutkan bahawa sebahagian orang bahawa pisaunya berubah menjadi benda lain. Leher Ismail berubah menjadi besi, atau kisah-kisah serupa lainnya, tidak. Tapi Allah Ta'ala sebut jelas, wa fadainahu bizibhin azim. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata wa fadainahu bizibhin azim, maknanya Allah gantikan Ismail tu dengan kibas.
Kan? Bukan Ismail tu tengkuk dia jadi besi tiba-tiba, atau pisau tu berubah jadi benda lain ke apa, itu tak sahih lah, itu tak sahih. Jadi sempat lagi Syekh tambih benda-benda khurafat ni, sebab ada juga orang yang percaya kan. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala qanitan. Qanitan maknanya al-qunut. Al-qunut maknanya dawamut ta'ah wal istimrar fiha. Maknanya sentiasa dalam ketaatan dalam setiap keadaan. Wal istimraru fiha ala kulli hal, istiqamah, konsisten. Fa huwa muti'u lillah, fa huwa muti'u lillah. Ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dikatakan juga kama anna ibnahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Seterus Syekh kaitkan dengan anak kepada Nabi Ibrahim, cucu kepada Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kat sini juga kita boleh faham maknanya kaitan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jelas. Yang pertama dari sudut ubuwah, bapa, maknanya datuk, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Adnan, Adnan daripada Ismail, dan Ismail anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kedua dari sudut kita kata risalah, kerasulan, dan khullah dari sudut kedua-duanya mencapai tahap khullah. Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai tahap khullah. Dan sebab itulah selawat kita yang paling afdal dan diperintahkan untuk dibaca dalam solat kita adalah selawat Ibrahimiyah. Yang ada Allah Ta'ala jadikan penyebutan nama Nabi Ibrahim dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya maknanya diabadikan dalam selawat yang paling afdal, selawat Ibrahimiyah, yang sebahagian orang kata hari ni bosan. Wal'iyadzubillah. Orang yang kata bosan tu bahaya, dia kena cek iman dia balik. Wallahul musta'an. Baik, jadi itu antara hikmah. Kalau orang tanya kita kenapa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad disebut dalam selawat tu, kedua-duanya mencapai tahap khullah. Itu salah satunya. Maknanya Allah Ta'ala jadikan penyebutan mereka itu dalam selawat adalah wa kadzalika najzil muhsinin. Maknanya sama macam ayat tadi, bila Allah puji. Sebab selawat juga maknanya as-sana', pujian Allah dan pujian para malaikat, pujian orang-orang beriman dan pujian seluruh makhluk. Itu juga maksud selawat. Dan maksud kita selawat ke atas Nabi itu maknanya antaranya as-sana'. Antaranya selain daripada doa kan, maknanya as-sana', maknanya kita puji. Jadi kaitan dia jelas tak dengan istinbat Syekh Utsaimin tadi? Syekh kata inna Ibrahim kana ummah, hadza thana'u min Allah. Bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, maknanya itu adalah pujian. So kat sini terus Syekh kaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya keturunannya, keturunan Ibrahim. Sebagaimana, tengok, sebagaimana anaknya Muhammad. Anaknya kat sini bukan Ismail, Muhammad. Sebab orang Arab maknanya anak furu', usul maknanya bapa datuk kan. So ke bawah anak, cucu, cicit, apa lagi? Lepas cicit apa? Orang Melayu kata apa cicit? Lepas cicit buyut. Semua tu bawah tu orang Arab panggil anak. Anak. Kan? Baik. Jadi di sini Syekh terus kaitkan dengan Nabi Muhammad. Kata sebagaimana anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim, yazkurullah ala kulli ahyanihi, yakni menyebut Allah, mengingati Allah dalam setiap keadaannya. In qama zakarallah, Nabi Muhammad kalau berdiri dia akan ingat Allah. Wa in jalasa zakarahu, kalau duduk akan ingat Allah. Wa in nama akan ingat Allah, tidur ingat. Wa in akala, makan pun ingat Allah. Wa in qada hajatuhu zakarallah, bila selesai hajatnya akan ingat Allah, akan sebut Allah. Fahuwa qanitun ana al-laili wan nahar. Itu maksud qanitun. Maknanya dia dalam keadaan dawamut ta'ah wal istimraru fiha ala kulli hal. Maknanya dalam keadaan sentiasa mentaati perintah Allah, sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan, mentaati Allah dalam setiap keadaan. Antaranya tafsirnya maknanya menyebut dan mengingati Allah dalam setiap keadaan.
Qanitun itu maksudnya. Sama macam Nabi Ibrahim, sama macam Nabi-Nabi Ulul Azmi pun sama. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam datang riwayat sebutkan antara sebab apa Nabi Nuh dipuji Allah sebagai kana abdan syakura. Dia seorang hamba yang bersyukur, banyak bersyukur. Antaranya kerana Nabi Nuh alaihissalam apabila sebelum makan dia membaca bismillah, dan setelah selesai makan dia akan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. So itu sama macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Kan? Baik. Jadi itu menunjukkan apa makna yang salah satu makna qanitan lillah. Kalau kita tengok banyak lagi ada, kalau kita buka kitab tafsir, ulama tafsir akan bahas banyak lagi maksud-maksud yang menjelaskan antara satu sama lain, yang makna tak ada kontradik. Qanitan lillah, qunut maknanya dawamut ta'ah, sentiasa taat kepada Allah, baik dalam setiap keadaan. Baik, wa qawluhu hanifan ay ma'ilan 'ani syirki mujaniban li kulli ma yukhalifu at-ta'ah, fa wasafa bil itsbat wan nafi ay bil wasfaini al ijabi was salbi. Hanifan maknanya ma'ilan 'ani syirki, maknanya apa dia, condong menjauhi daripada kesyirikan. Condong daripada kesyirikan maknanya condong jauh daripada kesyirikan, dan menjauhi apa sahaja yang menyelisihi ketaatan. Likulli mujaniban likulli ma yukhalifu ta'ah. Itu maksud hanifan. Ma'ilan 'ani syirik. Maknanya tak condong sedikit pun kepada syirik. Condong daripada kesyirikan, jauh daripada kesyirikan. Tak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Ma'ilan 'ani syirik. Maknanya dia hanya condong kepada tauhid. Dia tak condong sedikit pun pada kesyirikan. Itu penting. Ini kita boleh tengok tafsir dia macam mana. Kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, kepada kaumnya, kan? Sedikit pun tidak condong kepada kesyirikan. Walaupun bapak dia tu apa kita kata pembuat Azar adalah apa? Pengukir berhala, yang hebat ketika itu. Sedikit pun dia tak condong, walaupun itu bapak dia, kan? Walaupun kaumnya, seluruh kaumnya itu maknanya bersepakat untuk memasukkan dia ke dalam api, dia tak sedikit pun tak condong, tak gugat. Itu maknanya hanifan, lurus. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaupun orang musyrikin tawarkan macam-macam tawaran, Nabi Muhammad sedikit pun tidak condong. Betul tak? Hari ini kami sembah Tuhan kamu, esok kamu sembah Tuhan kami, ataupun kamu tak payah sembah pun, kamu diam saja daripada kebenaran. Maknanya jangan memperbodohkan sembahan-sembahan kami, jangan memperbodohkan nenek moyang kami, jangan. Itu saja dia orang minta. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terima. Diboikot, diseksa orang-orang beriman di Mekah ketika itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah kepada tauhid. Sedikit pun tidak condong kepada kesyirikan. Kan? Dan rujuk pada tafsir surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, kalau kita buka dalam tafsir, ada dibahaskan tentang isu maknanya Nabi SAW tidak sedikit condong kepada kaum musyrikin, sedikit pun tak. So apa tawaran yang kaum musyrikin bagi, Nabi SAW tak mengorbankan prinsip tauhid itu. Itu Nabi kita, hanifan. Sama macam bapaknya Nabi Ibrahim. Baik. Kita hari ni sikit dah goyah, kan? Kan? Nak kata benda tu syirik pun dah goyah dah, kan? Nak kata musyrik pun tak berani dah, kan? Dah goyah. Maknanya tak hanif, tak lurus, kan? Wallahul musta'an. Baik, ay bil wasfaini al-ijabi was-salbi. Jadi fawasafa bil itsbati wan nafi, ay bil wasfaini al-ijabi was-salbi. Jadi Allah Taala menyifatkan sifat Nabi Ibrahim itu dengan isbat dan juga nafi. Maknanya dengan penetapan dan juga dengan penafian. Baik. Walam yakum minal musyrikin. Kemudian Allah Taala kata, dan dia tidak termasuk dalam kalangan kaum musyrikin. Ini takkid, penegasan. Hanifan tadi itu dah maksud tak condong kepada syirik dah. Walam yakum minal musyrikin, maknanya dia bukan termasuk dalam kalangan kaum musyrikin. Takkid listimrarihi ala tauhid, maknanya penegasan atas keberlangsungan dan sentiasa
Ibrahim itu berpegang teguh kepada tauhid. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nak faham dia. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad pun sama. Itu cara faham. Faqad kana alaihi salatu wasallam ma'suman 'ani syirik. Baik. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam maksum daripada syirik. Ni sama juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum daripada syirik. Terpelihara daripada kesyirikan. Ma'a anna qaumahu kanu musyrikin. Bersama dalam keadaan kaumnya itu, kesemuanya mereka itu musyrikin. Fa wasafahu Allahu bimtina'ihi 'ani syirki istimraran fi qawlihi hanifan wa ibtida'an fi qawlihi wa lam yakun minal musyrikin. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق توحيد أبدا. Baik. Jadi Allah Ta'ala sifatkan Nabi Ibrahim itu dengan hanifan walam yakun minal musyrikin, menunjukkan dia tidak termasuk dalam kalangan orang musyrikin. Dan Nabi Ibrahim menolak kesyirikan, tetap lurus hanif dan tak termasuk dalam orang yang mensyirikkan Allah. Apa maksud walam yakun minal musyrikin? Kita kena faham juga maknanya tidak bersama dengan orang musyrikin, tidak reda dengan kesyirikan mereka, tidak bergabung dengan mereka, tidak mendiamkan kemungkaran mereka. Itu penting. Sebab tak kalau tidak, kita kata tak ada makna walam yakun minal musyrikin tu. Kalau sekadar Nabi Muhammad tak buat syirik, tak cukup. Maknanya dia mesti ada al-bara'ah minasyirki wa ahli. Sebab tu dia datang takkid walam yakun minal musyrikin. Tak kata hanifan saja. Nabi Ibrahim kan tak kata hanifan saja, dia mesti ada wasfun takkid ataupun wasfun mazid. Dia ada sifat yang lebih. Sifat yang lebih tu terkandung dalam ayat tu, walam yakun minal musyrikin. Kan hanifan tu dah tak syirik kan, tak condong sikit pada syirik, tu pun dah ablaq, dah kuat dah. Datang penegasan walam yakun minal musyrikin, tak termasuk dalam kalangan kaum musyrikin. Maknanya dia ada makna lebih. Dia bukan Nabi Ibrahim tak buat syirik saja. Tak, dia tidak menyertai orang yang buat syirik. Apa lagi? Tidak mendiamkan kesyirikan, tidak bersama dengan kesyirikan ahlinya, berlepas diri dan memusuhi. Itu penting. Sebab sekarang ni ramai orang dia faham kita tak buat syirik, tapi orang lain nak buat syirik tu kita tak payahlah nak bising-bising kan. Biarkan je lah, kita buat hal kita lah. Orang nak minta dekat kubur ke, orang nak minta kat wali ke, itu tak apalah kan. Dia kata, ulama berkata ada khilaf. Ada khilaf pula dia. tu berat tu kan. Maknanya lain sekali ada khilaf juga kan. Memanglah kita kata ada khilaf antara ahli tauhid dan ahli syirik. Khilaf antara hak dan batil, khilaf antara muwahhidin wal musyrikin. Itu khilaf lah. Kalau kamu nak kata khilaf, ya memang khilaf. Khilaf antara hak dan batil, khilaf antara ahli tauhid dan ahli syirik. Kan? Jadi sebab itu kita kata mesti kena dijelaskan tentang syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan daripada golongan-golongan musyrikin ni. Wallahul musta'an. Cuma cara interaksi itu memang kita kata berbeza-bezalah, mengikut kita kata keadaan dan juga mengikut maslahat yang tertentu. Seperti yang kita telah lihat bagaimana para ulama ahli sunnati wal jamaah jelaskan. Baik. Jadi di sini dikatakan lagi wa dalilu ala dzika anna Allah ja'alahu imam. Okey, satu lagi dalil yang menunjukkan hal tersebut, yakni penegasan. Maknanya Allah tidak menjadikan orang yang tidak mentahqiq tauhid sebagai imam. Maknanya itu juga satu dalil. Satu dalil lagi maknanya madlul, wajh dilalah dia dalam ayat ni. Selain daripada takkid tadi, penegasan, maknanya dalil yang ada dalam hal tersebut, Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai imam. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam? Kerana dia mentahqiq tauhid, kerana dia merealisasikan tauhid. Kerana kalau seseorang itu tidak merealisasikan tauhid, dia tidak berhak untuk menjadi imam. Ini wala yaj'alillah linnas imaman man lam yuhaqqiq tauhid abadan. Kalau orang tu buat syirik, tak tauhidkan Allah, dia tidak layak untuk menjadi imam. Sama juga ulama ahlul hadis. Ulama ahlul hadis sebutkan syarat seseorang itu hafiz, nak menjadi hafiz dalam ilmu hadis dan menjadi ikutan imam, mestilah seorang itu salafi. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika menyifatkan Ad-Daruqutni.
Dia kata huwa salafi, al-hafiz, thiqah, al-hafiz, salafi. Dan dia tidak terjebak langsung dengan ilmu kalam. Itu syarat nak jadi hafiz. Dalam ilmu hadis lah, maknanya nak jadi imam dalam hadis, mesti salafi. Sama juga nak jadi imam dalam agama, mesti kena tauhidkan Allah. Kalau dia buat syirik, macam mana nak jadi imam? Betul tak? Macam mana nak jadi imam kalau kalau maknanya asas agama, hubungan dengan Allah Ta'ala dia tak clear, ada terjebak dalam syirik, maknanya macam mana nak disebut dia sebagai imam? Sama juga orang yang memperjuangkan hadis. Maknanya kalau dia menyeru kepada syirik, ada manfaat tak kalau dia belajar ilmu hadis tinggi mana macam ni? Tak ada manfaat. Bela pula orang buat syirik atau bela pula orang buat bid'ah, tak ada manfaat. Sebab itu syarat dia mesti salafi. Salafi itu maknanya dia ikut sunnah Nabi SAW, ikut hadis, ikut ahlul athar, ikut ahlul hadis, jalan mereka, para sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih. Maknanya zahiran wa batinan, maknanya zahir dan batin. Dia bukan ikut yang sebahagian yang dia suka, sebahagian lagi dia tolak. Itu syarat dia. Itu dalam kitab tak salah kun salafiyan alal jaddah ada disebutkan, ataupun dalam kitab Syekh Fawaz As-Suhaimi berkenaan dengan ususud da'wati ataupun ususu da'wati manhajis salaf, kalau tak salah dalam kitab tersebut ada disebutkan tentang penamaan salaf itu, salafi. Baik, wa man ta'ammala hala Ibrahim alaihi salam wa ma jara alaihi wajada annahu fi ghayati ma yakunu min maratibis sabri wa fi ghayati ma yakunu min maratibil yaqin, li'annahu la yasbiru ala hadhihi al-umur al-'azimah illa man ayqana bis-thawab, faman 'indahu shakkun aw taraddadun la yasbiru ala hadha li'anna an-nafs la tad'u shay'an illa lima huwa ahabbu ilaiha minhu. So kata Syekh dekat sini, sesiapa pun yang mengamati keadaan Nabi Ibrahim dan apa yang baginda alaihi salam alami, pasti mengetahui bahawa Nabi Ibrahim telah berada di puncak tingkat kesabaran dan keyakinan yang tertinggi. Kerana tentu tidak ada orang yang bersabar, ada yang bersabar menghadapi hal-hal besar seperti ini, melainkan orang yang meyakini balasannya. Maknanya orang yang yakin dengan tauhid ini, hanya kita kata macam Nabi Ibrahim ini, kita tahu kerana dia yakin dengan balasan. Ini kaitan dia dengan tahqiq tauhid. Dan dia tahu tentang fadilat tauhid. Itu kaitan juga pula dengan bab yang sebelumnya. So kenapa Nabi Ibrahim sanggup, maksudnya maknanya dibaling ke dalam api, maknanya dia sanggup untuk menghadapi ujian tersebut kerana dia yakin dengan thawabullah, dia yakin dengan fadlu tauhid, dia yakin dengan kelebihan tauhid. Itu yang mendorong dia untuk yakin dan sabar. Nampak? Kenapa Nabi Muhammad SAW sanggup diboykot oleh kaum dia sendiri, di Syi'bi Abdul Muttalib, yang mana diboykot lebih kurang 3 tahun, dan diseksa sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Islam, dan sanggup Nabi SAW bersabar, dan Nabi SAW sampai patah gigi gerham yang baginda yang mulia alaihi salatu wassalam ketika perang Uhud. Dan pelbagai lagi cabaran yang terpaksa Nabi SAW hadapi ketika menyampaikan dakwah. Apa yang mendorong tu? Kerana keyakinan, kesabaran tentang fadilat tauhid. Nampak? Itu kaitan dia. Itu kita nak faham tu macam tu. Kita faham kan? Baik. Sama juga kita, kenapa kita orang kata dekat kita, orang tuduh kita macam-macam, tapi kita tetap sabar kerana kita yakin dengan fadilat tauhid. Betul tak? Orang kata macam-macam, orang tuduh macam-macam, orang pandang serong dekat kita, orang kata kita sesat, orang kata kita tak betul, orang kata macam-macam, tapi kita tak hiraukan. Tapi kita tetap yakin, kita bertambah yakin, kita bertambah yakin, kita bertambah sabar, dan kita bertambah yakin kerana kelebihan tauhid. Nampak? Kerana kelebihan tauhid. Kita tahu kelebihan tauhid. Baik.
Kerana tentu tidak ada yang bersabar menghadapi hal-hal besar seperti ini melainkan orang-orang yang meyakini balasannya, balasan tauhid. Lain halnya dengan orang yang ragu, yang syak. Dia pasti tidak bersabar menghadapi semua itu kerana jiwa tidaklah meninggalkan sesuatu melainkan kerana sesuatu yang lebih dia suka. Dan tidaklah jiwa menyukai sesuatu melainkan kerana menduga atau meyakini manfaatnya. Kita wajib mengetahui bahawa pujian Allah terhadap salah seorang hamba-Nya bukan sekadar agar kita mengetahui pujian tersebut, tapi ada dua hal penting yang dimaksudkan. So tak sama dengan orang yang ragu-ragu, yang tak yakin dengan kelebihan tauhid. So sebab itu dia mudah goyah. Orang kata sikit, orang tuduh sikit, dia goyah. Orang kata sikit, kamu ni W, digoyah lah. Dia tak sabar, dia tak sabar kan. Kemudian itu yang kita tengok, sebahagian syabab, maknanya wallahu musta'an, sebab hati-hati kita ni berada di jari jemari Allah Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa syaa, kata Nabi. Innal qulubal ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati hamba-hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Ar-Rahman, jari yang layak dengan keagungan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tak seperti jari makhluk. Tu kena buat disclaimer tu, lagi orang cut. Kan, orang cut tu zaman sekarang ni orang suka cut. Jadi kita kena sebut tu terang-terang, jelas-jelas, supaya orang tak cut kat situ. Kita sebut Allah Ta'ala ada jari jemari kama yaliqu bijalalihi, sebagaimana yang layak dengan keagungannya. Dan kita tak sebut ni melainkan kerana Nabi SAW sebut. Jadi hati hamba-hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Ar-Rahman, yuqallibu kaifa syaa, kata Nabi SAW, dia membolak-balikkan hati-hati manusia itu seperti mana yang dia kehendaki. Nampak? Sebab itu Nabi kita SAW suruh kita, ajar kita sentiasa minta sabat. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Sebab bukan kita yang pegang hati kita, Allah Ta'ala. Sebab itu minta ketetapan. Itu yang penting. Baik, kita dah kenal tauhid ni nikmat. Maknanya tak boleh digadai. Kalau orang bagi berapa puluh juta sekali pun tak boleh gadai dengan apa-apa. Seluruh dunia pun tak boleh. Tauhid ni adalah benda yang paling mahal sekali. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Tak boleh nak dinilai dengan apa-apa. Yang kita dah bincang sebelum ni, kalau ditimbang tauhid ni dengan seluruh petala langit dan bumi, segala isinya, malat bihinna la ilaha illallah. Tauhid ni lebih berat. Jadi adakah kita boleh lagi nak, maknanya anggap tauhid ni ringan? Orang mai bagi rasuah dekat kita, kita pun tinggalkan ahli tauhid, tinggalkan ahli sunnah, tinggalkan manhaj salaf. Tak, kita tetap yakin walaupun kita terpaksa menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Baik. Jadi kata Syekh dekat sini, kita wajib mengetahui pujian Allah terhadap salah seorang hamba-Nya, ini Nabi Ibrahim, bukan sekadar kita nak tahu Allah puji, bukan sekadar itu. Kata Syekh di sini, lakin yuqsadu minhu amran hamman. Tetapi yang dimaksudkan Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim ni ada dua tujuan, atau ada dua perkara yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mahabbatu hadha alladhi athna Allah alaihi khairan kama anna man athna Allah alaihi syarran fa inna nubghiduhu wa nukrihuhu fa nuhibbu Ibrahim alaihi salam li'annahu kana imaman hanifan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Yang pertama, maknanya kecintaan kita kepada pujian orang yang Allah puji itu dengan baik. Sebagaimana kalau Allah Ta'ala sebut celaan terhadap seseorang, maka kita membencinya, kita tidak menyukainya. Maka kita menyintai Nabi Ibrahim AS kerana baginda AS adalah imam hanifan qanitan lillah walam yakun minal musyrikin. Dia imam, contoh yang hanif, yang lurus, yang tidak condong sedikit pun pada kesyirikan, tunduk dan patuh, sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah, dan tidak termasuk dalam kalangan kaum musyrikin. Wa naqrahu qaumahu, dan kita membenci kaumnya, li'annahum kanu dhalim, kerana mereka sesat. Wa nuhibbul malaikah wa in kanu min ghairi jinsina, dan kita menyintai malaikah walaupun dia bukan daripada jenis kita. Kenapa? Saya sebut sini malaikat. Sebab apa? Sebab
li'annahum qa'imuna bi amrillah, kerana malaikat itu dia menegakkan dan melaksanakan perintah Allah. Jadi kita cinta malaikat. Wa nakrahu syaitan, kita benci syaitan-syaitan kerana mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka adalah musuh bagi Allah dan musuh untuk kita. Dan kita benci pengikut-pengikut syaitan kerana mereka itu bermaksiat kepada Allah dan juga dia adalah musuh kepada kita. So itu maksud yang pertama, perkara yang pertama. Yang kedua, an naqtadiya bihi fi hadhihi sifat allati athna Allahu biha alaihi, supaya kita mencontohi sifat-sifat yang Allah puji Nabi Ibrahim tu. Supaya kita contohi, meneladani sifat-sifat yang Allah puji Nabi Ibrahim tu, sehingga kita pun berusaha untuk mendapatkan pujian sesuai dengan sejauh mana kita meneladani sifat-sifat baik yang Allah puji pada Nabi Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, para nabi itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang yang bersama dengannya. Walladzina ma'ahu, ini orang-orang beriman yang menyintai Nabi Ibrahim, yang cuba untuk meneladani Nabi Ibrahim AS, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ashabnya. Wa ma'ahu, walladzina ma'ahu maknanya Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya. Kemudian dalam ayat dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala sebut hikmah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Maknanya pada mereka itu, pada Nabi Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagi kalian, sampai akhir ayat. Ini adalah soalan penting, kerana kadang-kadang seseorang melupakan tujuan utama, iaitu menyintai orang yang dipuji Allah dengan baik. Padahal tidak sepatutnya dia melupakan hal ini, kerana cinta kerana Allah dan benci kerana Allah termasuk salah satu tali iman yang paling kuat. Kata Nabi SAW, awthaqul ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kukuh adalah menyintai kerana Allah dan membenci kerana Allah. So tengok Syekh terus kaitkan dengan al-mahabbah, yakni kecintaan, dan juga al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, membenci kesyirikan dan ahlinya. Maknanya itu kita kata syarat yang 7 tu yang disebut oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah, ada dalam 3 perkara yang Syekh Uthaymin sebut tadi tu, termasuk dah dalam ni. Sebab tu Syekh Uthaymin dia ulahkan tu, dia terus masuk al-bara'ah, kemudian dia masuk al-mahabbah kecintaan, kemudian dia masuk al-hubbu fillah, al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' ni al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kita cinta kerana Allah dan membenci seorang kerana Allah. So ini tauhid, itu tauhid. Baik, kita dah habis waktu. Kita dah habis waktu. Kalau ada soalan berkait dengan topik kita, anda ingatnya sempat nak habis satu bab ni, tak sempat sebab nampak pendek. Tak, anda baca buku kitab Arab ni pendek buku terjemahan panjang sebab dia terjemah kan. Oh, dia jadi panjang. Sepatutnya dia sekejap aja, tapi pasal kita baca ulasan tu, kita nak hurai, kita nak huraikan penjelasan daripada Syekh Uthaymin. Baik, kalau ada soalan berkait dengan perbahasan kita, Syekh masuk faedah, faedah ukhra, faedah Abu Ibrahim mata ala al-kufri. Ayah Ibrahim mati dalam kekufuran. Kebenaran yang kita yakini, nama ayahnya adalah Azar, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ni kita akan bincang nanti, kelas akan datang nanti insya-Allah, dalil-dalil yang menunjukkan faedah yang Syekh nak kemukakan di sini. Kemudian ada faedah yang menarik juga akan dibahaskan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah taala. Baik, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ini. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.